Hello T-Class Squad, Jeffrey speaking here. Hari ini saya akan berkongsi dengan bosku pengalaman saya menggunakan Transmart Spunky Pro selama 6 bulan. Tapi sebelum tu saya ingin mengucapkan selamat berpuasa dan semoga semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada masa saya edit video ni, Transmart telah melancarkan 4 model untuk True Wireless Earphones, iaitu Spunky Pro yang saya akan ulas hari ini, Anchor Spunky Buds, Spunky Beat dan Onyx Neo. Harga mereka adalah antara RM100 Malaysia sehingga RM250 Malaysia. Untuk memudahkan bosku, saya akan letak link mereka di bawah. Pertama sekali, mari kita lihat apa yang terkandung di dalam kotak. Ia datang dengan panduan pengguna, kad warranty, 3 pasang ear tips yang berlainan saiz dan juga kabel jenis USB Type-C. Reka bentuk kotak pengecasnya adalah berbentuk bulat. Dan ini menarik perhatian saya kerana kebanyakan wireless earphones yang saya cuba sebelum ni berbentuk bujur ataupun mereka kopi Apple AirPods lah. Namun benda ni sangat subjektif. Ada orang yang suka bentuk bulat, ada orang yang tidak. Dari segi bahan binaan, ia 100% diperbuat daripada plastik. Tapi plastiknya adalah berkualiti tinggi lah dan masih lagi nampak cantik walaupun saya telah menggunakan earphone ni selama 6 bulan. Versi Bluetooth yang digunakan ialah 5.0 dan antara kelebihannya ialah jarak efektifnya yang lebih jauh, lebih jimat bateri, lebih laju dan lain-lain lagi. Untuk guna earphones, pertama sekali bosku kena tekan butang bulat yang ada di tepi kotak pengecas. Selepas ditekan, tolak sejak penutupnya ke atas dan bosku akan nampak kedua-dua earphones yang duduk di dalamnya. Sayangnya penutup kotak pengecasnya tiada magnet. Saya suka magnet kerana tidak perlu tekan sebarang butang untuk buka penutupnya. Tetapi apa yang bagus tentang kotak pengecas yang gunakan butang seperti ini ialah penutupnya tidak mudah terbuka apabila diletakkan dalam poket seluar ataupun beg. Earphone Spunky Pro ada magnet di bawahnya. Jadi proses nak keluarkan ataupun masukkan ke dalam kotak pengecas akan jadi mudah. Apabila earphones dikeluarkan dari kotak pengecas, mereka akan turn on secara automatik. Pada beberapa saat yang pertama, earphone kiri dan kanan akan pairing antara satu sama lain. Selepas pairing, LED pada earphone kiri akan berkelip-kelip lampu biru dan merah. Langkah seterusnya ialah hidupkan Bluetooth pada peranti dan sambung ke Transmart Spunky Pro. Selepas sambung, LED pada earphone kiri akan mati. Selepas siap guna, bosku hanya perlu masukkan ke dalam kotak pengecas dan earphones akan turn off secara automatik. Sekiranya kotak pengecas tiada bateri, bosku boleh touch dan hold tepi earphone selama 5 saat untuk turn off. Kalau bosku nak guna lagi, keluarkan sejak earphones dari kotak pengecasnya dan ia akan sambung ke peranti bosku secara automatik. Tapi syaratnya adalah jangan forget ataupun ia pasang di peranti. Di tepi kedua-dua earphones mempunyai touch sensor dan bosku boleh buat gesture control. Contohnya tap 1 kali untuk play ataupun pause YouTube, hold 2 saat untuk lancarkan Google Assistant. Selain itu, gesture control membenarkan bosku untuk naikkan ataupun turunkan volume dari earphones. Jadi bosku tidak perlu kontrol melalui handphone. Satu kelemahan touch sensor ialah kadang-kadang saya tersentuh bahagian tepi earphones dan muzik Spotify ataupun video YouTube yang saya main masa itu akan pause. Jadi saya kena sentuh sekali lagi untuk main balik. Dari segi jangka hayat bateri, earphones boleh bertahan sekitar 2 jam 48 minit dengan kelantangan 100%. Kalau guna bersama dengan kotak pengecasnya, jumlah jangka hayat bateri ialah sekitar 14 jam 18 minit. Selain itu, kotak pengecasnya boleh cas kedua-dua earphones dari 0 sehingga 100% sebanyak 4 kali. Untuk info bosku, ada 2 cara untuk cas Spunky Pro. Yang pertama ialah guna kabel USB Type-C dan keduanya ialah wireless charging. Reka bentuk earphones ialah jenis IEM ataupun in-ear monitor yang akan disumbatkan ke dalam lubang telinga. Biasanya saya tidak suka earphones jenis ini kerana rasa tidak selesa apabila dipakai. Tetapi Spunky Pro okey dan ini menunjukkan bahawa engineers mereka telah meletakkan banyak usaha untuk desain satu earphones yang ergonomik.
Noise cancelling atau lebih tepatnya noise isolation untuk Spunky Pro agak bagus walaupun ia tidak menggunakan teknologi Active Noise Cancelling ataupun ANC. Dari segi audio, kelantangannya adalah yang paling rendah saya pernah cuba. Tetapi disebabkan ia adalah jenis IEM, bunyinya masih boleh didengari dengan jelas. Bassnya juga okey, tidak terlalu kuat dan sedap untuk telinga saya. Tapi kalau bosku sukakan bass yang berat, earphones ni memang tidak sesuai. Satu lagi benda yang saya buat ialah stereo test. Dan earphones ni lulus ujian ini di mana bunyi kiri dan kanannya tidak terbalik. Sekarang saya akan uji kualiti mikrofon yang ada pada Spunky Pro. Dan suara saya dirakam menggunakan C5 FV5 Lite dan tiada editing dilakukan. Di samping itu, earphones ni mempunyai rating IPX5. Jadi bosku tidak perlu risau kalau earphones ni kena peluh atau hujan. Tapi jangan pakai earphones ni semasa berenang. Cakap tentang kelemahan, earphones ni tidak sokong kodek seperti SBC, AAC ataupun FX. Kalau bosku nak cari earphones yang sokong kodek tersebut, kena lihat pada model lain mereka seperti Spunky Beat ataupun Onyx Neo. Pada pendapat saya, Spunky Pro masih lagi berbaloi untuk beli dengan jangka hayat baterinya yang panjang, menggunakan USB-C untuk pengecasan, ada wireless charging dan juga boleh kawal volume dari earphone sendiri. Jadi itulah ulasan untuk hari ini dan saya harap video ni dapat memberi manfaat dan juga sedikit info lah kepada bosku yang sedang mencari wireless earphones. And I'll see you guys in the next video. Ciao!